Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak sambung lagi berkaitan dengan bab 1 iaitu nombor nisbah. Okey, kelas. Sebelum ni kita dah belajar tentang topik 1.3 iaitu pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, sebelum ni kita dah belajar macam mana nak mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif di atas garis nombor. Okey. Cikgu nak lukiskan garis nombor. Okey, garis nombor. Okey, yang tengah ni kosong. Yang mana bahagian ni adalah untuk nombor bertanda positif dan bahagian ni adalah untuk nombor yang bertanda negatif. Okey, daripada kiri ke kanan, kita akan dapat turutan menaik. Okey, yang mana di sini adalah nombor yang kecil. Dan bila ke kanan, kita akan dapat nombor besar. Okey. Nombor besar. Contoh 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, dekat sini kita akan dapat negatif 3 lebih besar daripada negatif 1. Walaupun kita nampak 3 ni, nombornya lagi besar daripada 1, tapi disebabkan ada nilai negatif di hadapannya, jadi nombor besar ni, negatif 3, sebenarnya adalah lebih kecil daripada negatif 1. Okey? Seterusnya. Okey, cikgu nak kamu ingat balik macam mana kita nak melakukan operasi tambah dan tolak melalui pecahan, nombor pecahan. Okey, kalau operasi tambah dan tolak, kita kena pastikan penyebut mesti sama. Baru kita boleh teruskan dengan operasi tambah dengan tolak. Okey, dalam kes ni 3 dan 2 kan penyebut dia. Okey, kita kena samakan penyebut. Kita akan gunakan timetable 3 dengan 2. Okey, kita check. 2 ada tak dekat sini? Okey, tak ada. 4 tak ada juga. 6. Okey, kat sini ada 6. Okey, jadi kita akan tukarkan penyebut dia menjadi nombor 6. Okey. Jadi kat sini kita akan 3 darab dengan 2. Kita akan dapat 6. Atas pun kena darab 2. Okey, 2 darab dengan 3 kita akan dapat 6. Atas pun kena darab dengan 3. Okey, jadi kita akan dapat 2 darab 1. Kita dapat 2. 3 darab 2 kita dapat 6. Tambah dengan 3. 6. Okey, sekarang ni penyebut dah sama. Baru boleh kita teruskan dengan operasi tambah. Okey. Bawah ni masih kekal 6. 2 tambah 3. Kita dapat 5. Okey, sama juga untuk operasi tolak. Okey, penyebut dia adalah 5 dan 9. Okey, samakan penyebut. Kita tengok timetable 5 dan 9. Okey, yang paling hampir adalah 45 dan 45. Okey, jadi kita tukarkan penyebut menjadi 45. Okey. Yang ni kita kena darab dengan 9. Atas pun darab 9. Okey, 9 darab 5 dapat 45. Atas pun darab dengan 5. Okey, kita akan dapat 9 per 45 tolak dengan 5 per 45. Okey, penyebut dah sama. Jadi 9 tolak 5 kita akan dapat 4. Okey, dapat jawapan dah. Okey, seterusnya untuk operasi darab. Okey, operasi darab. Penyebut tak semestinya sama. Kita dah boleh terus melakukan operasi darab. Okey, yang penting sekarang kita kena check dulu sama ada tak nombor yang kita boleh hapuskan. Okey, kita tengok dulu 4 kena atas dengan bawah ya. Atas dengan bawah. Okey, macam ni. Okey, contoh 4 dengan 3 boleh hapuskan ke? Tak boleh. 4 dengan 2. Okey, kalau kita tengok timetable 2, 1 darab 2 dapat 2, 2 darab 2 dapat 4. Okey, 2 dengan 4 ada kat sini. Okey, jadi kita akan dapat yang 2 ni kita akan hapuskan jadi 1. Yang 4 kita akan hapuskan jadi 2. Okey, sekarang kita check lagi ada tak 1 dengan 3 boleh hapuskan ke?
Okey, 1 dengan 1. Ni kita akan dapat 1 kejap lagi. Okey. 2/3 darab 1 bahagi 1. Kita akan dapat. Okey, 1 bahagi 1. Kita akan dapat 1. Okey. 2 bahagi 2. Dapat 1 juga. Apa-apa yang bila nombor tu bahagi dengan nombor yang sama, kita akan dapat 1. Okey. Jadi kita akan dapat 2/3 darab dengan 1. Okey, 2/3 darab dengan 1. Apa-apa nombor yang darab dengan 1, kita akan dapat nombor dia balik, iaitu 2/3. Okey, seterusnya. Okey, kita check lagi. 10 dengan 5 boleh hapuskan ke? Boleh. Kalau kita tengok 1 darab 5 dapat 5. 2 darab 5 dapat 10. Okey. Tapi kalau kita check 10 darab 15 pun kita masih boleh hapuskan. Okey, 3 darab 5. Ada 15. Okey, jadi kita kena pilih salah satu. Nak hapuskan yang mana? 10 dengan 5 ataupun 10 dengan 15. Macam cikgu nak pilih 10 dengan 5 lah dulu. Okey, kita akan ambil 10. Kita akan dapat 2. 5 dapat 1. Okey, check lagi. Boleh tak? 2 dengan 15 boleh hapuskan? Tak boleh. 1 dengan 1. Okey, 1 dengan 15. Tak boleh. Okey, kita akan salin balik. 2/1 darab dengan 1/15. Okey. Jadi kita akan. Okey, 2 darab 2 bahagi 1. Dia akan dapat diri dia balik. Okey. Setiap nombor yang bahagi dengan 1, dia akan dapat diri dia balik. Contohnya 3 bahagi 1 akan dapat 3. 4/1 akan dapat 4. Okey, macam tu. Jadi, kita nak darab 2 darab dengan 1/15. Kita nak darab 2 ni ke atas ke, kat bawah ke, ataupun dua-dua. Kita akan darab atas sahaja. Okey, atas sahaja. Kita akan darab atas sahaja. Yang ni. Okey. Jadi kita akan ambil 2/15. Okey, 15 kekal. Okey, untuk operasi bahagi pula. Kita perlu tukarkan kepada operasi darab dulu. Okey, macam mana nak tukarkan kepada operasi darab? Yang bawah akan naik atas. Yang atas akan turun ke bawah. Okey? Jadi 14/2. Okey, bila dah operasi darab, kita tengok mana yang boleh kita hapuskan. 1 dengan 2 boleh ke? Tak boleh. 1 dengan 7 tak boleh. 14 dengan 7. 14 dengan 7. 1 darab 7, 2 darab 7. Okey, ada dua-dua nombor ni. Jadi kita akan dapat 7 dapat. Okey. Maaf, cikgu tersilap kat sini. Okey, 7 kita akan dapat 1. 14 dapat 2. Okey, kita dapat 1/1 darab 2/2. Okey, kalau 1 bahagi 1 dapat 1. 2 bahagi 2 dapat 1 juga. Okey, jadi 1 darab 1 akan dapat 1. Okey, yang seterusnya 3/5 darab dengan, okey, yang bawah naik atas, yang atas turun ke bawah. Okey, tengok yang mana boleh hapuskan. 3 dengan 5 tak boleh. 3 dengan 1 tak boleh. 9 dengan 5 tak boleh. 9 dengan 1 tak boleh. Okey, jadi kita boleh teruskan dengan darab yang biasa. 3 darab 9 dapat 27. 5 darab 1 dapat 5. Okey. Seterusnya, cikgu nak kamu ingat balik jenis-jenis pecahan. Okey, kita ada jenis pecahan wajar. Jenis pecahan wajar ni apabila pengangka yang atas ni nombornya lebih kecil daripada penyebut. Okey. Untuk pecahan tak wajar, kita boleh nampak pengangka dia lebih besar daripada penyebut. Okey, besar daripada penyebut. Ataupun pengangka dan penyebut nombor yang sama. Okey, jadi tu pecahan tidak wajar.
Okey, seterusnya nombor bercampur. Nombor bercampur ni apa? Apabila ada nombor bulat, dua ni nombor bulat. Dengan pecahan wajah. Okey, digabungkan sekali. Jadi ini adalah nombor bercampur. Yang mana nombor bercampur ni boleh ditukar menjadi pecahan tidak wajar. Dan pecahan tidak wajar pun boleh ditukar menjadi nombor bercampur. Okey. Macam ni, nombor bercampur. Macam mana nak jadikan pecahan tidak wajar? Kita akan darab yang bawah, tambah atas. Okey, darab bawah tambah atas. Darab bawah tambah atas. 3 darab 2. 3 darab 2 kita dapat 6. 6 tambah 1 kita dapat 7. Okey, atas ni 7. Bahagi dengan penyebut dia. Penyebut tak akan berubah. Iaitu 7/3. Okey, kita try lagi. Okey, darab bawah tambah atas. 5 darab 2 kita dapat 10. 10 tambah 4, kita dapat 14. Okey. Yang bawah masih sama, ikut penyebut dia 5. Okey, darab bawah tambah atas. 2 darab 6 dapat 12. 12 tambah 1 dapat 13. Okey. Ni last. 7 darab 4, kita dapat 28. Tambah dengan 5, kita dapat 33. Okey, penyebut masih sama, iaitu 7. Okey, sekarang kita akan masuk kepada topik hari ini, iaitu untuk membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi. Okey, gabungan operasi ni adalah apabila kita melibatkan lebih daripada satu operasi. Contoh dalam soalan A, okey, kita ada darab, operasi darab dengan operasi tolak. Soalan B, kita ada operasi tambah dan juga operasi bahagi. Okey, tertib operasi ni apa? Okey, tertib operasi ni maksudnya yang pertama kita kena selesaikan dulu di dalam kurungan. Okey, operasi di dalam kurungan. Kena selesaikan dulu yang dalam kurungan. Okey, lepas dah selesai yang dalam kurungan, baru kita pergi kepada operasi darab atau operasi bahagi. Dan lepas tu baru kita pergi kepada operasi tambah atau tolak. Okey, sekarang jom kita selesaikan untuk contoh 11A. Okey, 1/2/3 darab dengan 2/5 tolak dengan 5/6. Okey, tertib operasi. Mula-mula kita kena tengok. Selesaikan operasi di dalam kurungan. Okey, dalam ni kita ada operasi dalam kurungan iaitu tolak. Okey, yang pertama sekali kita kena ambil. Okey, samakan penyebut. Sebab operasi tolak atau tambah, kita kena samakan penyebut dia terlebih dahulu. Okey, kalau kita tengok yang paling hampir adalah nombor 30. Okey, 5 darab 6 kita akan dapat 30. 6 darab 5 kita akan dapat 30. Okey, yang atas tu sama. Darab 6, 5 darab dengan 5. Okey. Saling balik, 1/2/3. Darab 2 darab 6, 12. 5 darab 6, 30. Tolak dengan 5 darab 5, 25. Bahagi dengan 6 darab 5, 30. Okey, sekarang penyebut dah sama. Kita boleh teruskan dengan operasi tolak. 12 tolak 25. Kita dapat 13 ke negatif 13. Okey, disebabkan nombor kecil tolak dengan nombor besar, kita ambil tanda untuk nombor besar. Kita akan dapat negatif. Okey, negatif 13/30. Okey, kita kena ikut apabila nombor kecil tolak dengan nombor besar, kita akan ambil tanda bagi nombor yang besar. Negatif 13. Okey. Sekarang ni ini adalah nombor bercampur. Kita kena tukar kepada pecahan tidak wajar dulu. Okey. 3 darab 1 tambah 2. 3 darab 1 dapat 3 tambah dengan 2 dapat 5. 5/3 darab dengan negatif 13/30. Okey.
Operasi darab. Tengok boleh tak kita hapuskan. 5 dengan 3 tak boleh. 5 dengan 30. Okey, boleh. Kita dapat 1, 6. Okey, saling balik. 1/3 darab dengan negatif 13/6. Okey, nombor positif darab dengan nombor negatif. Tanda lain-lain kan? Tanda positif dengan tanda negatif. Jadi kita akan dapat negatif. Okey, negatif, negatif kita dapat positif. Positif, positif dapat positif. Negatif, positif dapat negatif. Positif, negatif dapat negatif. Okey, sekarang positif, negatif kita akan dapat negatif. 1 darab dengan 13 dapat 13. 3 darab 6 dapat 18. Okey. Okey, seterusnya kita sambung kepada B. 5/8 tambah dengan 1, 1/3 bahagi dengan negatif 5/6. Okey, yang pertama tertib dia selesaikan operasi di dalam kurungan. Okey, memang kita ada kurungan tapi kita tak ada operasi dalam ni. Operasi ni macam ni. Melibatkan dua nombor. Yang ni satu nombor. Maksudnya ini adalah nombor negatif. Okey. Lepas tu kita akan tengok tertib yang kedua. Darab atau bahagi. Okey. Sekarang ni kita ada darab. Sekarang kita ada darab. Tapi kita ada bahagi. Jadi kita akan gunakan bahagi ni dulu. Kita akan selesaikan bahagi. Okey. 1. Okey, 1/3 adalah nombor bercampur. Kita tukarkan dulu kepada pecahan tidak wajar. 3 darab 1 dapat 3. 3 tambah 1 dapat 4. 4/3. Bahagi dengan negatif 5/6. Okey, bahagi. Kita tukarkan kepada operasi darab. Okey, masih kekal. 6 bawa naik atas. 5 bawa turun bawah. Okey, boleh selesaikan. Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Ada tak yang kita boleh hapuskan? 4 dengan 3 tak boleh. 4 dengan 5 tak boleh. Okey, 6 dengan 3. Ni 1, ni dapat 2. Okey, kita akan dapat 4/1 darab dengan negatif 2/5. Okey, jadi kita akan dapat 4 bahagi 1. Kita dapat 4. Darab dengan negatif 2/5. Okey, nombor bulat darab dengan pecahan. Kita akan darab dengan atas sahaja. Atas sahaja. Okey, 4 darab dengan 2. Okey, disebabkan ini nombor positif dan ini nombor negatif, kita akan dapat tanda negatif. Okey, 4 darab 2 kita dapat 8/5. Okey. Okey, sekarang cikgu sambung kat sini. Okey, sekarang kita ada operasi tambah. Operasi tambah kita kena pastikan penyebut sama. Okey, yang paling hampir kita akan dapat 8 darab 5 dan negatif 8 dan 5 darab 8. Okey, kita akan dapat 40. 8 darab 5 dapat 40. 5 darab 8, 40. Okey, jadi kita akan dapat 25/40 tambah dengan negatif 64/40. Okey, sekarang penyebut dah sama. Okey, letak kat bawah dulu. 25 tambah negatif 64. Okey. Nombor kecil tambah dengan negatif 64. Kita akan ambil tanda nombor besar iaitu negatif. Okey. Jadi kat sini 64 tolak dengan 25 kita akan dapat 39. Okey.
Okey, untuk latih diri 1.3C, cikgu nakkan buat tutorial 1C, 1D, 1E dan 1F. Okey? Tutorial. Okey, sekarang ni jom kita tengok kepada soalan aplikasi. Okey, satu kuis matematik mengandungi 20 soalan. Okey, kita tulis di bawah memahami masalah, kita tulis ada 20 soalan. Okey. 2 markah diberi bagi setiap jawapan yang betul. Okey, jawapan yang betul. Kita akan dapat 2 markah. Okey, untuk setiap soalan. Untuk jawapan yang salah, okey, kita tengok kat sini. Dan negatif 1/2 markah diberi bagi setiap jawapan yang salah. Okey, kita akan dapat negatif 1/2 markah. Okey, mailing menyertai kuis itu dan menjawab semua soalan. Jumlah markahnya bagi jawapan yang salah ialah negatif 4. Okey, markah mailing untuk jawapan yang salah adalah negatif 4. Berapakah jumlah markah yang diperoleh mailing dalam kuis tersebut? So, kita nak cari apa? Kita nak cari jumlah markah. Okey. Maksudnya, kita akan cari markah bagi jawapan yang betul tambah dengan markah bagi jawapan yang salah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita nak merancang strategi. Okey, daripada apa yang kita dah listkan tadi. Positif 2 mewakili markah bagi setiap jawapan yang betul. Okey. Dan negatif 1/2 mewakili markah bagi setiap jawapan yang salah. Setiap jawapan salah. Okey. Sekarang ni kita kena cari bilangan jawapan yang salah dengan operasi bahagi. Okey. Dan cari jumlah markah dengan operasi darab dan tambah. Okey, ni semua ada kat dalam teks. Okey. Sekarang kita kena melaksanakan strategi. Kenapa kita ada negatif 4 bagi markah jawapan yang salah? Okey. Maksudnya kat sini, okey, contohlah mailing ada satu soalan yang salah. Dia akan dapat negatif 1/2. Bila ada 2 soalan yang salah, dia akan tambah lagi. Lepas tu tambah lagi. Kalau ada 3 soalan yang salah. Kalau ada 4 soalan yang salah, kita akan tambah lagi. Sekarang ni kita nak melaksanakan strategi. Okey, macam mana kita nak dapat bilangan jawapan yang salah? Okey, macam cikgu cakap tadi, negatif 4 bahagi dengan negatif 1/2. Okey, kita tukarkan kepada operasi darab. Dapat 2/1, negatif 2/1. Okey. 2/1 kita akan dapat 2. Negatif 2. Okey, negatif, negatif. Nombor negatif dengan nombor negatif. Bila didarabkan kita akan dapat positif. Jadi kita akan dapat 4 darab 2, 8. Maksudnya ada 8 soalan yang mailing salah. Okey, tadi kita dah tahu 8 soalan mailing salah. Jadi kita nak tahu berapa soalan yang betul. Okey, yang mailing jawab dengan betul. Jumlah soalan ada 20 soalan. Tolak dengan 8, kita akan dapat 12 soalan. Jadi nak cari markah bagi soalan yang betul, markah bagi jawapan yang betul. Kita kena darab dengan 2 sebab setiap soalan yang dijawab dengan betul, dia akan dapat 2 markah. Okey, jadi kita akan dapat 12 darab 2 dapat 24 markah.
Okey. Jadi nak tahu markah keseluruhan, jumlah markah, kita akan ambil markah bagi soalan jawapan yang betul, 24, tambah dengan jumlah markah bagi jawapan yang salah, iaitu negatif 4. Okey. Nombor besar tolak dengan nombor kecil. Kita akan dapat, ikut tanda bagi nombor besar iaitu positif. 24 tolak 4, kita dapat 20. Okey. Membuat refleksi. Okey, kita tulis balik jumlah markah bagi jawapan yang betul adalah 24 markah dan jumlah markah bagi jawapan yang salah negatif 4. Okey, jumlah markah. Kita dapat 24 tambah dengan negatif 4 iaitu 20 markah. Okey. Okey, ini latih diri 1.3D juga. Nombor 2 adalah soalan tutorial. Okey, kelas. Terima kasih.